Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukri bin Abu Jamin, nombor metrik 260686 dan juga rakan sukriah Budi bin Basuki, nombor metrik 259833 akan membincangkan tentang tajuk tugasan iaitu kesan penjenamaan organisasi Proton Holding Berhad terhadap komunikasi korporat dalam. Untuk pengenalan, penjenamaan syarikat korporat melalui pengambilalihan saham dilakukan agar dapat mengukuhkan jenama di samping memperolehi modal kerja, pertukaran teknologi, meningkatkan kepercayaan pengguna dengan memperkasa dan memartabatkan jenama kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Secara umumnya, penjenamaan korporat akan memberikan impak kepada organisasi dalaman serta corak komunikasi korporat dalaman bagi memenuhi misi dan visi syarikat. Menurut Ballester, 2004 meletakkan penjenamaan dalaman sebagai satu fenomena baru yang mula menarik banyak perhatian dan seterusnya menjadi kunci utama bagi organisasi dalam pembangunan jenama korporat yang kukuh. Ini dikukuhkan dengan pelaksanaan Proton Holding Berhad telah melakukan penjualan saham sebanyak 49.9% dari DRB Highcom Berhad kepada syarikat Cina Zhejiang Geely Holding Group Company Limited. Dalam perbincangan ini, kami akan mengupas tentang kesan penjenamaan organisasi Proton Holding Berhad terhadap komunikasi korporat dalaman. Ini berdasarkan temu bual yang dijalankan bersama Encik Muhammad Yahya bin Mat Husin yang berusia 50 tahun di mana telah bertugas di Proton selama lebih 30 tahun dalam sektor operasi pengeluaran di kilang pengeluaran di Proton Shah Alam. Perusahaan automobil nasional iaitu Proton merupakan mercu tanda pembangunan industri perusahaan kenderaan yang pertama di Malaysia. Program industri pembuatan kenderaan nasional ini merupakan idea daripada mantan Perdana Menteri Malaysia iaitu Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad semasa menjadi Perdana Menteri yang keempat, di mana penubuhannya pada September 1985 iaitu 2 tahun selepas penubuhan Proton Sdn Berhad. Dengan kerjasama bersama dengan Mitsubishi Group members yang mempunyai kepentingan sebanyak 3% bagi tujuan mendapatkan kepakaran dan teknologi enjin, telah menghasilkan Proton Saga, Proton Iswara, Proton Wira dan Satria. Selepas itu, Proton mengorak langkah dengan pembelian saham Lotus bagi tujuan keupayaan teknologi dalam industri automobil ini, yang mana Proton Satria, GTI, Preve dan Wajah menggunakan sepenuhnya teknologi Lotus sehingga kini. Namun, bagi memenuhi kehendak daripada kerajaan bagi suntikan modal, yang mana Proton perlu mendapatkan rakan niaga strategik untuk membangunkan model-model baru dan meningkatkan pasaran di Malaysia serta di luar negara. Oleh itu, melalui DRB Highcom telah membuat penjualan saham sebanyak 49.9% kepada syarikat Cina Zhejiang Geely Holding Group Company Limited bagi tujuan tersebut. Hasil daripada pemilihan saham yang dilakukan oleh syarikat Geely telah merubah syarikat perusahaan automobil nasional kini menjadi sebahagian daripada pengeluar automobil bertaraf nasional, di mana pelantikan ketua eksekutif baru iaitu Dr. Lee Chun Rong yang mempunyai pengalaman yang luas dalam pengurusan dan pembangunan automobil. Sudah pastinya dengan kemasukan ketua pegawai eksekutif yang baru daripada Geely ini akan bawa masuk bersama veteran-veteran otomotif seperti Winfield Reinhardt iaitu pengurusi dan pengarah ketua eksekutif Skoda Auto serta syarikat milik penuh Volkswagen. Semalam, Geely juga memiliki syarikat Volvo yang mana telah pada masa kini menguasai pasaran dunia dengan sangat baik dengan penjenamaan serta model-model yang bertaraf antarabangsa. Walaupun Proton Holding Berhad telah berjaya melakukan penjenamaan bersama-sama dengan Geely di mana pengeluaran produk mendapat keyakinan oleh masyarakat, namun berlaku juga isu komunikasi korporat di dalam Proton Holding Berhad. Yang pertamanya melibatkan struktur organisasi pengurusan berubah, di mana pelantikan jawatan pengurusan jabatan bertindih antara kaki tangan tempatan yang sedia berkhidmat dan kaki tangan Geely yang baru berkhidmat. Ini melibatkan jabatan sumber manusia, kewangan dan pemasaran serta khidmat lepas jualan yang menyebabkan krisis komunikasi yang mungkin boleh menjejaskan imej atau produktiviti syarikat.
Keduanya pemansuhan keistimewaan, di mana keistimewaan terdahulu yang diberikan oleh pengurusan yang lama kepada kaki tangan dimansuhkan atas faktor kepentingan tersebut tidak bertulis dan ianya sekadar cara pengurusan memupuk kesetiaan pekerja. Yang ketiga berkaitan dengan perubahan budaya kerja yang drastik, di mana perubahan ini telah memberi kesan sampingan kepada pekerja yang sedia ada, di mana ini tidak disenangi. Malahan ada vendor atau pemegang lesen penjualan Proton juga tidak menyalahkan prosedur ataupun terma-terma baru, di mana dititik beratkan pengurusan kecekapan, kos operasi dan pengeluaran dan kepentingan Proton menghasilkan produk bermutu dengan piawaian yang ketat. Ini telah menjejaskan sedikit sebanyak hubungan komunikasi bagi memenuhi misi dan visi jabatan. Okay, Assalamualaikum. Saya Budi bin Basuki, nombor metrik 259833. Okay, terima kasih diucapkan kepada Encik Syukri, dan seterusnya saya akan menerangkan analisa kritikal isu komunikasi korporat Proton Holding Berhad. Okay, kalau kita tengok daripada sini ada 3 struktur, iaitu pertama, struktur organisasi pengurusan berubah, kedua, pemansuhan keistimewaan dan perubahan budaya kerja yang drastik. Okay, kita lihat pada struktur organisasi pengurusan berubah, di mana model strategik komunikasi pekerja oleh Deborah J. Barrett. Objektif strategik meningkatkan kebersamaan objektif komunikasi antara pekerja berkongsi matlamat yang sama. Seterusnya, pengurusan sokongan terlibat secara langsung dan berkomunikasi dengan baik. Kaki tangan yang berkedudukan baik, penglibatan bersama dalam membuat keputusan, komunikasi yang baik dengan menjadi pemudacara antara kaki tangan. Okay, pemansuhan keistimewaan. Sistem pengurusan ganjaran penting dalam organisasi sebagai faktor penentu kebajikan dan prestasi pekerja. Model komunikasi Lexwell, pekerja berhak mendapatkan ganjaran atas usaha yang dilakukan. Okay, kecekapan proses kerja dapat dipertingkatkan yang menjurus kepada penjimatan tenaga kerja, penjimatan masa dan juga kos-kos lain yang berkaitan. Okay, perubahan budaya kerja yang drastik. Model MBI, mapping, iaitu keperluan untuk memahami konteks komunikasi sebelum melakukan apa sahaja. Bridging ialah saluran komunikasi antara ketua dan pekerja menggunakan teknologi. Integrating, menginstitusikan teknologi baru, di mana memerlukan pemahaman yang jelas dan latihan mencukupi dan komunikasi optimum agar pekerja dapat memberikan yang terbaik. Kalau kita lihat sekarang secara keseluruhan rumusan yang kita dapat, di mana Proton Holding Berhad perlu memastikan komunikasi korporat dalam dalaman diberi perhatian, komunikasi pekerja yang efektif, saluran yang tepat dan ganjaran yang setimpal dapat membantu penyelesaian budaya kerja dan memupuk persamaan matlamat walaupun terdapat perbezaan pengalaman dan keupayaan antara kaki tangan. Secara tidak langsung akan dapat dikekalkan momentum kerja yang baik. Terima kasih daripada saya.